Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah kita dapat teruskan pengajian ilmu dalam kelas mengaji, tulis dan terbit artikel jurnal berindeks. Kita dah sampai stage yang mana kita cuba mencari idea dan menulis artikel jurnal dari segi mengoptimumkan daripada sebuah research grant ataupun daripada sebuah tesis. Okey, sebelum kita extend, ada soalan-soalan yang masih lagi tanya dalam grup WhatsApp. Dia macam ni, tujuan pakcik nak bagi idea. Okey, bila nak tulis artikel ni, nombor satu syarat dia kena berani. Okey, memang apa yang tertulis dalam tesis itu perlu diperkembangkan dalam artikel jurnal. Artikel jurnal ni pendek, dia tak sepanjang dalam tesis. Namun bila nak keluarkan satu artikel, kita ada pengkhususan topik. Bila ada pengkhususan topik, kita kena besarkan penulisan kita. Kita boleh tambah lagi literature review. Ada bahagian-bahagian citation atau literature review dan penerangan kita tidak ada dalam tesis. Dan kadang-kadang kita perlu peluaskan lagi dalam artikel. Perlu ada penambahan dalam artikel kerana tesis kita punya driven kita adalah kepada untuk menjawab persoalan kajian dan juga penyataan masalah. Yang kedua, audien kita adalah supervisor dan penilai. Okay, bila tulis artikel jurnal kita, audien kita bukan setakat supervisor dengan penilai, pembaca luas dalam negara dan luar negara. Bila artikel kita terbit, dia akan dibaca. Yang baca itu bukan untuk tulis jadikan tesis. Dia baca tu bukan nak menghasilkan buku. Kadang-kadang ada yang baca, contoh student degree yang paling ramai sekali user untuk pemahaman dia, untuk jadikan nota tambahan, untuk dia buat assignment. Untuk orang public, untuk dia baca, untuk dapat knowledge. Government yang baca mungkin nak set up polisi dan sebagainya. Jadi dia sangat luas. Jadi maka tulislah. Jadi pakcik cuma nak melontarkan idea supaya you ada variance, sangat banyak pilihan in order to terbitkan artikel, nak debatekan semangat, nak menggalakkan sama-sama menulis. Okey, jadi kita semua boleh menulis banyak artikel. Okey, sekarang kita sampai stage yang paling banyak sebenarnya artikel yang boleh diterbitkan bila kita hitungkan muka surat, especially untuk orang social science. Okay, kita dah masuk dekat bahagian bab 2 iaitu kajian literatur. Bila cerita pasal kajian literatur ni, yang tak boleh nak tulis cuma bahagian 2.1 pengenalan dan mungkin 2.10 kesimpulan. 2.2 sampai 2.9 boleh buat artikel. Paling tidak pun you boleh menghasilkan dia. Paling minimum 2.2 satu artikel, 2.3 satu artikel, 2.4 satu artikel, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. Jadi 8 artikel dalam part 2. Tapi dalam kelas ni pakcik kembangkan lagi. Jadi kita kena faham. Jadi kita kena betul-betul faham. Jadi kalau siapa yang mengikuti kelas pakcik, kelas tesis, dia akan faham apa dia dikatakan teori, apa dia katakan konsep, apa dalam dunia akademik dengan dunia realiti. Dunia realiti maksudnya industrial based, government based, community dan society based. Jadi kita buat sesuatu tu jangan melihat kepada jurnal dengan tesis saja, terlalu akademik. So kita tengok dunia realiti. Jadi ada bahan dokumen yang ada dalam industrial, contohnya annual report kepada government, dari segi dasar, dari segi polisi, blueprint, benchmarking. Begitu juga dengan society, dengan contoh-contoh persatuan association worldwide, contoh macam UNESCO, WHO, juga dengan yang tempatan dan sebagainya. Kena blend benda tu sebab kita buat penyelidikan akan jadi dipergunakan oleh impact bukan orang akademik saja, orang industri, government dengan juga community. Jadi kita kena ambil semua elemen itu. Ada yang dia tak panggil, dia panggil white paper, ada yang panggil industrial report. So benda tu kita boleh ambil sebab bila menulis artikel jurnal kita boleh ambil. Malah kalau saya boleh syorkan, bukan syorkan lah, nak beritahu sebenarnya dia tidak ada satu kekangan yang terlalu rigid, tak sama macam tesis. Wikipedia pun you boleh cite, kamus Oxford Dictionary pun you boleh cite, surat khabar pun boleh cite, tak ada masalah. Kita sampai baca surat khabar yang mainstream. Kalau tengok artikel luar negara kan, ni contoh lah kan, Harakah boleh ambil Malaysia, dia cite.
luar negara, Q1 kot. Jadi kita kat Malaysia tu tak boleh, ni tak boleh dan sebagainya. Okey, dalam tesis mungkin you kena teliti dan prihatin sebab pandangan-pandangan sekolah ni kadang-kadang dia tak nak benda ni. Okey, dia nak satu sumber yang lebih solid. Tapi untuk tulis artikel jurnal untuk worldwide punya views, tak ada masalah kalau kita refer maklumat tu. Tapi kita dah biasa kan, jangan kalau tak payah pakai Oxford Dictionary tak pakai pun tak apa. Kita ada banyak lagi option lain bila baca artikel jurnal ataupun main book text, buku teks yang utama, jadi kita boleh dapat juga semua maksud tu. Okey. Jadi kita dah masuk kepada bab 2, kajian literature. So hari itu dalam bab 1 kita boleh keluar dalam 14 artikel. So hari ini kita boleh keluarkan banyak juga artikel. Saya andaikan kita sambung 15. So 15 sampai 26. Berapa banyak tu? Dalam banyak jugalah tu. Maksudnya kita sampai, maksudnya secara total kita akan ada 26 artikel untuk hari ini. Dalam journey kita untuk mencapai 100 artikel daripada sebuah tesis ataupun research grant. Okey. Kalau tanya saya, kalau tak dapat 100 pun dapat separuh pun 50. Dapat suku pun dah berapa? Dapat 25. Dapat 10% pun dapat 10. Malah you all, kalau you betul-betul ikut 100 ni, mungkin you boleh menghasilkan lebih daripada 100 mungkin. Okey, kita cuba. Okey, kali ni memang tema dia dekat literature review peringkat awal tau. Kalau tanya saya, kita cerita pasal benda utama iaitu asas ilmu. Biasa kita sebut sebagai teori. Okey, tapi nak beritahu kan, ikut pelbagai bidang ilmu, kadang-kadang kita tidak ada teori untuk mendasari bidang yang nak kaji tu. Teori tak ada. Okey, maksudnya nama dia teori depan lah. Teori Ahmad ke teori Ali, tak ada. Tak ada depan dia teori, tak ada. Dia ada benda lain, model. Boleh ke model menjadikan teori? Okey, dalam kajian, kalau model itu menjadi asas, jadi asas kepada kajian, asas utama dalam kajian, dia boleh berperanan sebagai teori kajian. Sebab itu kita berpandukan, dia jadi macam jadi model utama. Okey, tapi sebelum kita cerita pasal model boleh jadikan asas dalam teori, kita bincangkan nama-nama yang ada dalam teori. Okey, biasanya kita sebut dalam 3 lah. Kalau ada lebih, kalau ada yang you tahu, you boleh tambah. Okey, yang pertama adalah teori lah. Memang nama depan ni memang kena ada teori. Yang kedua adalah principles. So banyak dalam kajian-kajian tertentu macam engineering, dia tak pakai dia tak pakai teori, dia pakai principles. Prinsip lah. Kemudian dia pakai fundamental. So dia pakai satu istilah nama dia fundamental. Jadi saya jumpa 3 ni lah, sama ada you boleh pakai teori, you boleh pakai prinsip, you boleh pakai fundamental. Kalau dalam kajian dia tidak ada teori, dia pakai prinsip sebagai asas kajian dia. Jadi make sure prinsip tu jadi asas utama. Oh, dia pakai fundamental. Make sure fundamental tu boleh jadi asas utama. Fundamental boleh jadi sokongan. Sebab kajian ni dia gunakan fundamental menyokong yang main. Dia guna prinsip boleh jadi sokongan sebab prinsip sokong yang main. Teori, so dia pakai 3 teori. Mungkin satu teori tu teori main, 2 teori lagi tu jadi support. Bila orang tanya you pakai teori apa, saya guna 3 teori. Teori pertama tu jadi main kajian, 2 teori ni akan jadi support pada kajian. Okey, itu dari satu yang you kena faham. Yang kedua, asas general orang sebut dari segi bahasa. Kalau teori tetap teori. Teori tetap teori, tak boleh ubah. Kalau model dia bukan teori. Okey. So apa dia tu? Nama dia konsep. Apa yang jatuh bawah konsep? Konsep ni bawah jatuh dalam konsep dia apa tau? Model konsep, polisi konsep, benchmarking penada aras itu konsep, garis panduan itu konsep. Kalau dekat industri kita ada pematuhan ataupun industrial code, yang itu pun konsep. Lagi apa? Garis panduan saya dah sebutkan. Okey, best practice pun konsep. Jadi ada yang dikatakan. Jadi amalan kebiasaan tak melibatkan indirectly. Teori itu utama, konsep ni sokongan. Bila dalam satu kajian ada teori, ada konsep, baru indahnya research, baru ada pertembungan antara akademia dengan industrial tu, dengan kerajaan, dengan masyarakat. Itulah penyelidikan yang kita nak. Kita tak nak terlalu academicians, terlalu akademik. Academician pula, terlalu akademik. So kita nak supaya kita dalam dunia akademik bagus. Bila dalam pengajian memang kita refer akademik, tapi kita nak berhubung, nak connect dengan industri luar, kita kena refer maklumat-maklumat yang lain. Jadi bila nak tulis artikel jurnal ni,
jurnal ni lebih keterbukaan dia lebih luas. Jadi you boleh gunakan sumber-sumber industri daripada kerajaan dan community base. Memang boleh. Okay, kita pergi part 2. So hari ni saya cover yang bahagian teori, iaitu theoreticals, prinsip, fundamentals, dan saya masuk model. Okay, yang lain-lain tu yang saya sebutkan tadi, polisi, amalan, best practice, kod amalan industri, garis panduan dengan penanda aras, kita akan discuss 2 hari lagi. Jadi untuk faham pasal teori dan konsep ni, kita discuss 2 hari untuk menghasilkan beberapa artikel. Okey, dia bergantung tau. Dia bergantung berapa banyak teori you gunakan dalam kajian, berapa banyak model yang gunakan dalam kajian, berapa jenis prinsip yang you guna dalam kajian, berapa banyak fundamental yang you gunakan jadi sebagai asas kajian. Dia bukan sebagai bilangan. Maksudnya kalau saya dalam kajian saya pakai 5 teori, banyaklah artikel dia boleh buat. So saya pakai banyaknya model. Contohlah macam orang kualitatif, dia walaupun dia tak nak testing teori, tapi dia refer semua teori, refer model. So lepas dia baca, dia nak buat review. Tak ada masalah. Satu teori, satu artikel. Satu model, satu artikel. Contoh kan, teori X. Ramai yang kat luar tu masih keliru teori X tu apa. Jadi you cerita a review of teori X. Ceritalah latar belakang dia, history dia, trend dia, evolution dia, apa dia punya definition, apa elemen-elemen yang ada dalam teori tu, apa dia punya benefits, apa dia punya opportunity, apa dia punya future agenda untuk next researcher boleh kaji gunakan teori X ni. Review macam tu pun demand dia very high. Ramai orang nak belajar pasal teori, ramai yang cerita pasal teori, dia punya implementation ataupun apply dia, asas cerita what is teori X tu tak ada. Benda yang basic memang ramai follower dia. Okay, alright, kita pergi pada part 2. Yang pertama kita cover pasal teori. Okay, nombor 1, tajuk dia pakcik letak selected theory. Maksud dia, nama penuh dia selected. Kita masih lagi pakai tajuk yang sama supaya nak dapatkan konsistensi. Selected theories of sustainable development. So topik kita adalah sustainable development for Malaysia tourism industry. Jadi saya dalam artikel ni saya nak bincang selected theory. Okey, ini secara umumnya kalau dalam kajian saya gunakan 3 teori contohnya. Saya memang gunakan 3 teori. Okey, tajuk kita selected theory of sustainable development for Malaysian tourism industry. Jadi macam mana outline dia? Kita dah biasa start dengan introduction, akhir mesti ada conclusion. So tengah-tengah dia kita cerita, katakanlah saya nak cerita 3 teori. Jadi saya cerita dah 3 teori tu, teori A, kemudian teori B, kemudian cerita teori C. Okey, bila you cerita 3 teori, mesti orang nak tahu kenapa perlu ada perkaitan ketiga-tiga teori ni. Jadi saya buat satu lagi subtopik, nama dia consequence of theory ABC ataupun integrations of theory ABC. Ceritalah apa lagi pro and cons teori ABC. Pro and cons tak sedap lah. Jadi nak tunjukkan positif dia. Okey. Jadi outline saya introduction, kemudian teori A, teori B, teori C, ceritalah definition ke sebagainya. Lepas tu cerita consequence of theory A, B dan C. Last kali conclusion and future agenda. Kan banyak tu you tulis cerita pasal teori kan. Saya pakai kajian saya pakai 3 teori, saya buat tajuk selected teori. Ini pilihan pertama. Sayanglah pakcik. Kenapa yang sayangnya tak nak tulis artikel? Bukan. Sayanglah saya cerita teori tu banyak, saya kupas tu. Boleh tak kalau saya buat artikel satu teori satu artikel? Pakcik lagi seronok kalau macam tu you punya pemandangan, pula. You punya opinion, you punya pandangan. Jadi lagi bagus satu teori satu artikel. Macam mana nak buat? Jadi berdasarkan saya punya review, tengok artikel-artikel yang terbit, artikel lebih kurang macam ni lah. Kita boleh buat tajuk tu macam ni. Contoh dia, ni. Teori A. Teori A tu maksudnya apa-apa teori lah. Pakcik tak letaklah nama teori tu, pakcik letak simbolik. A ada masa B, ada masa C. Okay. Teori A for implementation sustainable developments in Malaysian tourism industry. Teori A for implementations sustainable developments in Malaysian tourism industry. So ceritalah sejauh mana teori A ni boleh digunakan oleh kajian-kajian lepas yang gunakan dalam sectors ataupun dalam satu-satu industri. Dalam kes ni kita gunakan tourism industry. Jadi macam mana kita punya outline?
bila cerita satu teori, apa komponen? Ini lebih kurang lah, you boleh ubah apa saja outline ni cadangan pakcik, you all silakan. Lagi baik kalau you ikut bidang masing-masing, ubah sesuaikan. Jadi kita start dengan introduction, kemudian pakcik gabungkan 3 benda sebab biasanya benda ni yang adik-beradik, history sejarah, trends and evolutions. So history, trend and evolutions of theory A. Okey, kita ceritalah bila teori A ni siapa empunya dia bermula dengan apa, kajian yang awal-awal gunakan apa. So evolution dia daripada dulu dah ada 10 dah berapa tahun, dah 50 tahun, apa yang berlaku dalam 50 tahun. So ceritalah. Sebab tu tajuk saya history, trend and evolution. Kalau you nak pecah pun boleh, tak ada masalah. History dulu satu, lepas tu trend and evolution, tak ada masalah. Itu ikut keperluan ataupun kreativiti sendiri, ikut bidang masing-masing untuk mengubah. Okey, lepas kita cerita history, trend and evolution, kita cerita definition of theory A. Sebab bila macam-macam, walaupun sekolah original yang awal dia dah beritahu definisi dia sekian, tapi perkembangan ilmu bila kajian-kajian lepas dia gunakan teori A, dia come out dengan extension theory, extension definitions. So dia ada satu definisi yang baru. Jadi you berbincangkan definisi itu. Sebab tu kita ada satu topik definitions of theory A. Biasa dalam teori mesti ada komponen elemen-elemen. Sebab tu saya tambah lagi outline yang berikut dia, elements and benefits of theory A. Kemudian baru conclusion and future agenda. Saya ulang balik start dengan introduction, kemudian cerita history, trend and evolution of sustainable developments, kemudian cerita definitions of theory A itu, kemudian kita cerita elements and benefits of theory A itu. Okay, last kali conclusion and future agenda. Jadi kita ada 2 teori tadi, 2 artikel. Artikel pertama selected theory, artikel yang kedua kita zoom untuk paper satu paper je, satu teori satu paper. So kita keluarkan satu teori dulu, iaitu teori A. Okey, boleh buat artikel lagi tak? Boleh. Sebab kita baru tulis artikel untuk teori A. Teori B, saya andaikan dalam simulasi ni kita guna 3 teori. Jadi kita baru keluarkan satu artikel berdasarkan satu teori. Kajian kita ada guna 3 teori. Okey, teori yang kedua atau saya guna kat sini teori B. So kita publish pula teori B. Janganlah kita pakai tajuk yang sama. Tadi cakap teori A for implementation. So kita tambah pula di paper yang berikut je, kita tukar sikit nama, a review of theory B. Kan lain tu. Tadi theory A for implementations. Sekarang kita tukar a review of theory B for sustainable development for Malaysia tourism industry. Kita guna pula kata review. Memang kita review. Sekarang kita masih lagi dalam bab 2. Okay, kita masih lagi review. Jadi title tu boleh letak a review, tak ada masalah. Okay, dia punya outline sama. Pakcik letak kat sini samalah. Kalau you nak ubah soal boleh. Jadi kita ambil balik dekat artikel yang teori A tadi ni, tapi outline dia sama, tapi tajuk dia berbeza. Macam mana? Sama juga introduction. Yang kedua ceritalah history, trend and evolution of theory B. Sebab kita cerita pasal teori B sekarang ni. Kemudian ceritalah definition of theory B. Kemudian ceritalah apa tu, elements and benefit of theory B. Last sekali conclusion and future agenda. Ramai. Kita je yang nak gabungkan 3 teori. Ada orang nak faham teori satu. Ada orang pakai research pakai satu teori saja. Dia tak faham. Supervisor dia baru jumpa. Lepas supervisor tu, okay, refer teori B. You pun apa dia teori B ni, baca-baca tak faham. Tiba-tiba ada seorang insan ni tulis artikel, what is teori B? Ataupun yang ni tadilah, a review of teori B. Seronok dia baca artikel kita. Sebab kita pun cerita santai, satu persatu. Cerita history, cerita trend, cerita evolution, cerita definition, cerita elements, benefit. Semua orang gembira sebab benda ni asas. Benda-benda yang pakcik cadangkan tadi mungkin menjadikan asas bagi semua orang kalau nak dapatkan, nak faham tentang sesuatu knowledge baru. Okey, kita dah ada 3 paper dah sekarang ni merujuk pada literature review. Okey, kita tak habis lagi sebab kita propose ada 3 teori. Kita guna pula teori C. Sama juga outline dia, cuma tajuk pakcik tukar sikit. Pakcik letak teori C for sustainable development in tourism industry. Okey, teori C for sustainable development in tourism industry. Pakcik main titik 2 bertindih pula. Titik 2 bertindih, trends, definition and benefits. Trends, definition and benefits. Jadi pakcik tukar sikit lah kan.
Jadi itu jadi tajuk cik letak trend, definition and benefit. Jadi ceritalah teori C for sustainable development in tourism industry, titik dua bertindih, trends, definitions and benefits. Kalau nak tukarlah, tak nak guna perkataan benefit, nak tukar opportunity pun boleh. Tak nak guna pasal trend, kita pun dah belajar itu kan, perkataan connection ke, boleh ubah sesuai. Okay, sebab kita nak make sure bila tengok orang tengok CV kita pasti yang apa kita tulis tu benda yang berbeza, new citation. So paper antara satu paper lain tu tidak bertindan, bukan recycle. Tapi kadang-kadang kita ada masalah in term of tajuk. Jadi tajuk, kepelbagaian tajuk tu penting, dia akan mencantikkan dalam CV kita. Kita menjadi seorang yang jujur dekat sini ya, kita bukan recycle. Saya ulang banyak kali, kita tidak recycle. Setiap paper yang kita hasilkan 100 artikel tu, kalau kita check turning in, dia tak akan lebih 30% bagi setiap artikel. Okay, kemudian kita punya outline sama macam tadi. Mula-mula cerita pasal introduction, kemudian ceritalah history, trend and evolution of theory C. Lepas kita bagi teori yang ketiga, kemudian ceritalah definisi of theory C. Tukarlah, tak nak guna perkataan definition, gunakan perkataan meaning of. Pandai-pandailah tukarkan sinonim perkataan ikut kesesuaian. Yang paling penting ikut tip and tricks pakcik advice saya tu 58. Tengok kat jurnal tersebut dia pakai meaning ke dia pakai definitions. Jadi tengoklah ke dia gunakan a brief. Dia gunakan brief, ikut kesesuaian jurnal. Okey, kemudian yang terakhir bukan yang terakhir, lepas cerita definition, element and benefit of theory C, kemudian conclusion and future agenda. Jadi pakcik ulangkan balik, kita dah ada 4 paper. Dalam contoh simulasi ni kita ada menggunakan 3 teori. Option yang pertama, kita cerita 3 teori itu sekaligus, kita buat selected teori. Okey, outline dia ceritalah teori A, teori B, teori C. Kemudian sebelum second last tu letak consequence ataupun integrated between A, B, C punya teori itu. Sebab orang nak tahu kenapa you nak gabungkan ketiga-tiga teori itu. Okey, ibarat macam justifikasi lah. Kemudian paper kedua straightforward, terus fokus pada teori A. Kemudian paper ketiga teori B, paper yang keempat adalah teori C. Jadi kita dapat keluarkan 4 paper. Okey. Kemudian kita pergi pada prinsip. Okay, ada orang yang dia tak ada teori, dia pakai prinsip. Kalau dia punya research, dia pakai teori, dia pakai prinsip, boleh lah. So banyak adalah artikel yang dia buat. Jadi saya bagi pilihan kepada orang yang menggunakan prinsip lah. Jadi prinsip ni sama, dia sama je teori, tapi dia orang tak pakai teori. Banyak kan, kalau saya kerja dekat industri, mostly kita tak gunakan perkataan teori. Orang industri memang tak use term teori tu, kita gunakan prinsip biasanya kan. Asas. Kita kan macam fundamental tadi, itu perkataan digunakan. Jadi pakcik create a title. Okay, sekarang ni masih lagi bahagian theoreticals. So kita bincang yang selain daripada gunakan teori, kita boleh gunakan prinsip atau principles. So tajuk dia Principles of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Straightforward je. Sekarang ni topik kita Sustainable Development. So tajuk dia Principle of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Kalau tak nak cerita Malaysia pun boleh Tourism Industry. Tak nak cerita pasal Tourism Industry pun for Service Industry. Jadi itu ikut kesesuaian masing-masing. Okay, jadi dia punya outline lebih kurang sama, cuma pakcik ubah sesuai sikit je. Jadi pakcik start dengan introduction, kemudian history, trend and evolution, titik dua bertindih, principle of sustainable development. Jadi orang nak tahu juga siapa empunya principle development ni, siapa yang mencipta, kat mana, kat industri atau kajian-kajian lepas, penyelidikan, penerbitan, apa dia buat dengan prinsip ni. So ceritalah history, trend and evolution, titik dua bertindih, principle of sustainable development. Kemudian ceritalah elements of principle for sustainable developments. Okay, kemudian ceritalah conclusion and future agenda. Okay, outline ni kadang-kadang you boleh tukar sikit ayat-ayat, mungkin dari segi grammar pakcik tak pernah tepat, betulkan balik, tak ada masalah kan. Okay, jadi you all boleh dapat menghasilkan artikel yang kelima sekiranya ada ataupun selama ni tak pernah check. Dalam tesis memang tak ada prinsipal, tapi prinsipal tu wujud, tak ada masalah. Walaupun dalam tesis anda tak cerita pasal prinsipal, tapi you boleh dapatkan extra artikel untuk terbitkan sebab you tahu ada kajian lepas yang menggunakan prinsipal. Kita jangan nak perbanyakkan, wah aku nak pakai prinsipal, aku nak pakai teori. Ikut keperluan dan kesesuaian. Dalam PhD ni contoh dia bukan nak ukur bilangan, kita nak dapatkan maturated, kematangan. Kita boleh cerita dekat audiens kita bahawa terdapat beberapa teori dan prinsip, namun bagi menjawab setiap persoalan kajian, menepati penyataan masalah, teori ini lebih bersesuai.
Kita nak tengok proses decision making tu. Jadi tapi dalam tulisan artikel you dah baca dah, why not you review je. Boleh menghasilkan artikel, pergi conference ke hantar jurnal dan sebagainya. Okay, setiap prinsip ni pakcik cuba buat 2 je. Jadi ni first paper untuk prinsip. Yang kedua pakcik kembangkan sikit tajuk. Pakcik tulis definitions and benefits of basic principle. Pakcik letak aja depan tu basic principle. Bila tengok dekat Google, okey ada orang gunakan perkataan basic principle untuk publish artikel. Jadi saya pakcik tambah jadi definition and benefits of basic principle for sustainable development in tourism industry. Jadi pakcik buat situlah tajuk dia. Jadi dia punya sebab kita nak cerita pasal definition and benefits principle of sustainable development. Pertama pakcik start dengan introduction. Kedua principle of sustainable development titik dua bertindih definition. Pakcik cerita principle of sustainable development titik dua bertindih principle. Tu outline kedua. Outline ketiga benefits of principle for sustainable development. Yang keempat adalah conclusion and future agenda. Jadi pakcik susun macam tu lah. Jadi dia punya online dia macam tu. Jadi kita ada berapa paper dah. Teori tadi ada 4 paper. Prinsip kita boleh buat 2 paper. Saya pecah-pecah tadi lah. Kalau you perasan dekat prinsip yang first paper yang pertama tadi, pakcik ambil trend dengan elemen. Pecah trend dengan elemen, prinsip tu. Yang kedua pakcik ambil lagi tu, pakcik cerita definition dengan benefits. Kalau nak buat satu artikel you cerita 4 perkara ni, dapat satu artikel je. Why not 4 perkara ni, definitions, benefit, trend dengan elemen tu, jadikan 2 ni jadi satu artikel, 2 ni jadi satu artikel. Itu yang prinsip tu jadi 4. Jadi 4 pula. 4 perkara tu jadi 2 artikel. Jadi takut sikit sangat pula kalau saya cerita definition je dalam artikel, jadi sikit sangat. Sebab tu saya gabungkan definition dengan benefit jadi satu artikel. Yang history, trend dengan evolution tu dia gabungkan dengan elemen. Dia dapat gabung 2, dapatlah keluar artikel. Macam tu lah lebih kurang. Jadi ada orang nak tahu definition, ada orang nak tahu elements. Mungkin orang nak tahu sekarang ni apa ni dia punya latar belakang evolution, trend dan history tu. Mungkin ada orang nak tahu pasal benefits. Macam-macam lah. You kena creativity jugalah untuk mendapatkan idea penulisan based pada apa yang you review. Ada review pasal challenge lah, so you boleh cerita pasal challenge. Kan? Okay, sekarang kita dah ada 6 paper. Seterusnya adalah paper fundamental. Fundamental biasanya orang dalam bidang sains banyak gunakan fundamentals lah. Ini cadangan. Kalau tak ada jangan paksa. Ini cadangan pakcik sebab pakcik cuba nak meluaskan idea supaya kita dapat menghasilkan pelbagai artikel. Bila sebut fundamentals, paper yang pertama pakcik letak yang pertama, ni tajuk dia. Yang ke-21 dah. The fundamental of sustainable development for tourism industry. Titik dua bertindik history, element and benefits. Katalah nanti you nak publish semua artikel ni ke-21 tu, you tukar-tukar sikit lah ayat. Tapi kita nak cerita sekarang ni fundamental of sustainable development. Kita boleh cerita latar belakang dia, history, kemudian cerita element dan benefits. Banyak lagi elemen dia. Tak payahlah cerita semua. Kita buatlah 2 paper. Separuh cerita kat artikel ni, separuh lagi cerita kat artikel lain. So untuk first artikel ni, the fundamental of sustainable development, kita discuss history, element and benefits. So ada punya outline dia, start dengan introduction. Fundamental of sustainable development titik dua bertindih history. Kemudian fundamental of sustainable development titik dua bertindih element and benefits. Kemudian conclusion and future agenda. So bila titik dua bertindih tu yang pertama definition, yang outline berikut tu element and benefit. So tajuk kita nak discuss pasal history, element and benefits, tapi kategori fundamental. Kemudian paper berikut dia, sebab kita ambil sebahagian ni kita tak ambil definition dia, jadi saya letak definitions, trends and future agenda. You ubah sikit, letak future agenda. Jadi definitions, trend and future agenda. Nak tukar pun boleh, tak apa. Trends, definition and future agenda of sustainable, kat sini saya ubah sikit. Definitions, trends and future agenda for tourism industry titik dua bertindih fundamental of sustainable development. You kena tengok kalau you nak hantar artikel jurnal tu dekat jurnal X contohnya, you refer dekat jurnal X tu yang dah terbit. You tengok dalam setahun tak ada satu tajuk pun guna titik dua bertindih. Tapi jangan pakai titik dua bertindih. Tapi kalau tengok banyak orang pakai titik dua bertindih, you gunakan. Kalau tengok tajuk dia pendek, main tanya soal, you pun tanya je. What a definition of
sustainable development. Tak ada soal, cukup. Sebab tengok trend ni buat tajuk macam tu je. Jadi kita ikut style jurnal yang kita nak hantar tu. Okay. So yang ni yang bagi paper kita yang ke-22 ni. Okay. Definitions, trends and future agenda for tourism industry, titik 2 bertindih, fundamental of sustainable development. Dia punya outline, introduction. Kemudian ceritalah fundamental of sustainable development, titik 2 bertindih, definition. Point yang berikutnya cerita fundamental of sustainable development, titik 2 bertindih, trends and evolutions. Kemudian yang keempat, conclusion and future agenda. Sebenarnya yang atas tu definition, trend and future agenda tu dalam conclusion, tapi nak bagikan kepelbagaian dalam tajuk. Okey, habis bahagian asas. Kita bagi dalam research sumber asas utama, iaitu kita cover teori, kita cover prinsip, kita cover fundamental. So dekat sini teori kita dapat keluarkan 4 paper, kemudian prinsip 2 paper, fundamental 2 paper lagi. 4 campur 4, 8. So malam ni bahagian asas utama dalam penyelidikan kita boleh keluarkan 8 artikel. Okey, jadi kita pergi yang second section pula. So sekarang ni kita dah masuk konsep. So untuk hari ini Pakcik cover satu konsep je dulu, iaitu kita cover model. Macam Pakcik sebut awal-awal tadi, nanti 2 hari nanti kita akan cover konsep yang lain. Konsep yang lain tu ada apa? Best practice, polisi, benchmarking, industrial code, garis panduan. Yang tu yang lain-lain yang kita banyak refer daripada industri, contohnya sumber-sumber industri, dan juga bila sebut ada juga kadang-kadang benchmarking penanda aras tu ada juga orang yang akademik buat. Jadi kita review semua tu untuk next. Cuma hari ini kita ambil satu je konsep, iaitu yang besar juga, iaitu dia namanya model. Okey, dia ada satu lagi yang kadang Pakcik tertinggal tapi Pakcik tak masukkan, takut confuse. Sebenarnya kajian lepas dia tak guna model tapi dia pakai framework. Kita pula dalam research ada research framework, itu takut you all confuse. Lepas tu Pakcik tak bagi. Tapi kalau you all nak menghasilkan framework sebab you review previous framework, okey, dalam bab literature review. Yang kita punya nanti di hujung-hujung literature review kita keluarkan proposed framework. Maksudnya kita keluarkan cadangan framework kita punya research. Yang sekarang ni kita base pada discussion review previous paper. Okey. Okey, yang model tadi senang saja. Copy balik yang teori tadi, yang ada 4 tu kalau you ingat. Selected, teori A, teori B, teori C. Copy semua balik. Untuk peringkat permulaan, tukar je teori A jadi model A. Tukar je teori B jadi model B. Gunakan teori C jadi model C. Tadi selected teori, sekarang jadi selected model. Padahal Pakcik tak payah tunjuk benda ni, you all dah boleh apply, tapi Pakcik tunjukkan jugalah. Okay, untuk yang baru nak start baru nak good start, jadi Pakcik tunjukkan bahawa kalau orang yang tak ada teori, janganlah berduka. Model juga boleh keluarkan artikel. Bukan model kita, kita review model-model daripada kajian lepas. Okay, paper pertama, paper yang ke-23. 23, 24, 25, 26. Kita sampai 26 je hari ni. Okey. Maksudnya kita ada lagi 74 tajuk yang kita nak rungkai. Jadi bab 2 ni baru bermula. Kita panjang lagi jenis bab 2 ni. Okey. So paper yang ke-23 sama macam teori tadi, macam Pakcik sebut tadi. Selected model. Jadi tajuk dia Selected Model of Sustainable Development for Social Science Research. Pakcik tukar sikit. Pakcik tak gunakan tourism industry, Malaysia tourism industry. Pakcik tak gunakan service industry, tapi Pakcik guna social science research. Maksudnya selected model dalam sustainable development, dalam penyelidikan atau kajian social science. English dia selected model for selected model of sustainable development for social science research. Dia punya outline sama jadi dah. Introduction, model A, model B, model C, consequence of model A, B dan C, conclusion and future agenda. Yang tu yang kita kena faham lah. Jadi outline ni sama macam teori tadi. Tak ada masalah kalau outline sama, benda lain.
Cuma tajuk kita dah jadi lain. Tadi selected theory, ni selected model. Pandai-pandailah nak tukar, tak nak guna perkataan selected ke, optional ke, terpulang lah. Tapi kena make sure perkataan tu sinonim dengan artikel jurnal yang dah terbit dekat jurnal yang kita nak hantar tu. Pakcik cuba nak tunjukkan sekarang ni kalau guna model pun boleh hasilkan. Berapa banyak paper dia? 4. Okey, sekarang ni selected model. Sekarang boleh tak saya ada 3 model? 1 model, 1 artikel. Boleh. Okey, kita sekarang ni kita akan menulis artikel. 1 model, 1 artikel. Sama juga, kita pergi yang pertama. Okey, kita pergi model A. Model A for implementation sustainable development in tourism industry. Sebab kita ada 3 model dalam kajian jadikan support kepada teori tadi. So kita ceritakan dah model yang pertama, model A for implementation sustainable developments in tourism industry. Kita punya outline sama macam tadi, introduction, history, trend and evolution of model A, definition of model A, element and benefit model A, conclusion and future agenda. Okey, seterusnya kita pergi pula sebab kita ada 3 model, kita pula buatlah model yang ditukar sikit. Tadi tadi kita propose jadi tajuk dia model A kan, straightforward. So sekarang ni kita panjangkan sikit title kita, a review of model B for sustainable development in tourism industry. Outline tetap sama, introduction, history and trend and evolution of model B. Kemudian ceritalah definition of model B, ceritalah element and benefits model B, conclusion and future agenda. Kemudian kita pergi pula paper yang C, model C for sustainable development in tourism industry, trends, definitions and benefits. Jadi kita punya outline sama. Kita start dekat dengan introduction, history, trend and evolution of model C, definisi model C, element and benefits model C, kemudian conclusion and future agenda. Okey, macam tu je. Bukanlah macam tu nak kata apa kan. Itu idea asas, itu yang kita plan dalam kelas kita. So kita dah sampai ke 26 artikel. Kalau fikirkan secara positif, lihat balik, memang dalam tesis 2.2 tu contoh dia, saya cerita pasal teori. Pecah sikit, cut sikit, dapat buat 4 artikel. Dalam artikel kita pun cerita pasal prinsipal. Sebab bila tengok perspektif industri, dia banyak guna prinsipal. Dah boleh keluar 2 artikel kat situ. Kemudian tengok pula, okey, dalam bidang kita ni memang ada fundamental dia. Tengok dalam fundamental pun kita tulis pun banyak. Tulis dalam 8 muka surat. Pecah 2, 4 muka surat, 4 muka surat, boleh keluarkan 2 paper dalam fundamentals. Kemudian kita memang refer model, banyak kajian yang buat model. So kita jumpa 3 model yang bersesuaian dalam kajian kita. Jadi kita boleh keluarkan 4 dia. Nak keluarkan 4 atau 3. Tak nak cerita selected teori, boleh 1 model, 1 nak. Tapi kadang-kadang last kali you combinekan 3 teori tu, jadikan satu paper yang dikatakan selected model. Okey, alhamdulillah sampaikan juga saya nak berkongsikan bab dalam literature review ni. Kalau tanya saya, kalau saya handle conference, banyakkan orang tulis artikel yang SEM 1, SEM 2 ni banyak je main kat literature review ni lah. Macam-macam lah. Kalau tadi yang saya letak di model kan, kadang dia tukarlah review lah, macam-macam lah. Dia pusing. Dia tengok tajuk yang ada yang dah terbit kat jurnal tu, dia bidang lain, dia ambil ayat dia cuma masukkan term. Kan pakcik dah discuss dalam awal kelas articles. So kita tak ada masalah, kita ambil lebih kurang tajuk yang dah publish. Make sure yang kita copy tu dalam jurnal yang sama yang kita nak hantar, cuma kita bawa masuk bidang kita. Okey, tu tak ada masalah. Okey, itu saja perkongsian pakcik yang pakcik nak kongsi. Teruskan positif, sebab tulis artikel ni kena positif. You kena ambil idea ni dan menulis. Mungkin nampak banyaknya artikel, tak simpan slide ni, simpan video ni, sebab sampai satu masa nanti bila you nak tulis artikel dalam urgent matters, tiba-tiba nak penuh KPI, apa aku nak buat sebenarnya, tak tahu, blank, tak tahu idea nak kena buat.
Ingat, pakcik tak ajar recycle kita cuba nak fully utilize apa yang kita ada, kembangkan dalam penulisan. Bila kita tulis, bagi nafas baru. Walaupun kita ada yang tanya soalan, dia grad tahun 2000, boleh tak hantar artikel balik? Tak apa, ambil idea daripada paper 2000, tesis 2000 tu, kita publish artikel baru. Tetapi you kena bagi nafas baru, kena tambah citation tahun 2000, 2019, 18. Maksudnya kalau tanya saya, kebanyakannya pakcik tukar. Maksudnya new citation lah. Kita tukar lah balik. Tak susah. Yang paling susah adalah base. Base you dah ada sebab benda you dah ada research tu. Jadi you boleh start dengan copy paste, tapi you need to tambah replaces. Jadi copy paste and replace. Yang tu you kena ubah suai supaya menjadikan satu artikel. Dan tengok juga audien lah. Kadang-kadang saya buat artikel yang paper saya review tu lah paper healthcare. Saya nak hantar dekat construction. Tak apalah, saya ambil dulu benda tu, base saya, kemudian saya tukar pasal construction. Saya tukar sikit. Tapi kalau saya nak start dari zero, jadi susah. Bila saya masuk dalam Turnitin, 19% je. Maksudnya walaupun saya ambil daripada tesis, tapi bila check dalam Turnitin ni buat 19% ni. Sebab saya dah ubah suai. Kita jangan just simply ubah suai. Sebab tu dalam akademik dia pentingkan fact. Jadi apa yang kita kena ambil adalah sumber-sumber yang sah. Sebab tu journal very particular siapa yang you cite. Kalau you cite bukan-bukan, memang susah nak terbit. Lagi-lagi untuk Web of Science dengan Scopus. Alhamdulillah kita dah selesai dah semuanya ini. 8 campur 4, 12. Jadi 12 artikel yang kita dah bincangkan dari segi asas dia lebih kurang senang. Pakcik tak nak buat complicated sebenarnya. Jadi pakcik nak sampaikan idea yang mudah. Mungkin ada yang dengar ni advance, so ada pelbagai bidang. Kita ambilkan idea ni, maksudnya sekarang ni kalau kata dalam tesis, kita masih lagi 2.2 dengan 2.3 dekat awal-awal lagi kat situ. Padahal kita katalah tesis kita online kita 2.10. Banyak lagi kita yang kita boleh keluarkan. Itu saja. Mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan pakcik. Mungkin nampak laju sebab pakcik nak straight forward je. Sebab saya tahu siapa yang dapat dengar daripada first class, second class tu dia dah mudah faham dah. Ada orang tertunggu-tunggu kelas ni. So tu dapatkan idea dia. Supaya semua yang mendengar ni terus positif, seronok tulis artikel. Cuba you bayangkan kalau you dapat setiap section tu you publish artikel, lepas ni you compress semua, buat buku pula. Banyak lagi. Kadang-kadang bila orang nak cerita contoh dia macam ni hari ni add status kat Facebook. Ambil satu isu, ramai pula yang komen dengan like. Kembangkan isu tu, hantar kat Surat Khabar. Bila hantar kat Surat Khabar, convert pula balik, translate dalam bahasa Inggeris, extend balik sebab Surat Khabar tak ada citation. Balik you tambah dengan citation, hantar jurnal pula. Dah ada a few jurnal, compile semua jurnal, terbit buku pula. Buat buku biasa dulu. Nanti bila dah banyak, combinekan jadi book text pula, textbook sorry. Jadi besar pula. Jadi itu namanya extension. Dia tidak ada satu, sebab kita jadi manusia yang biasa. Kalau orang yang berkarya dia faham. Walaupun dia sebenarnya dia extension daripada satu ke satu unit, bila dia nak keluarkan another unit, dia mesti akan buat sedikit adapt ikut kesesuaian tahun dan sebagainya. Dia ada tambah a few lah. Jadi bagi saya macam Turnitin bagus. Dia satu software yang sebenarnya membantu untuk kita untuk menambah baik in term of quality ataupun improvement dalam penulisan. Jadi dia jadikan tool, bukan satu limitation. Saya suka guna Turnitin, at least saya tahu yang ni tinggi, ubahlah perenggan tu. Maksudnya perenggan saya ada similar dengan perenggan orang. Jadi dia jadi satu tool untuk saya semak dan tambah baik. Lagi sekali saya mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan mana-mana saya dalam menyampaikan ilmu dia. Positif dari pakcik nak galakkan semua orang boleh menulis artikel sebanyak mungkin supaya kita terus dapatkan momentum untuk menulis dan berkarya. Tulis artikel, tulis tesis, tulis artikel, sebab dua benda yang sama, tapi kena fikirkan pasal audien. Tapi kalau orang yang dah tengah shock tulis artikel ni, kena balance lah. Progress dalam tesis kena bergerak juga. Yang paling penting positif. Yang susah hati tak gerak, tesis pun tak gerak, artikel pun tak gerak. Mohon maaf lagi sekali. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi 2 hari untuk bab kedua berikutnya. Tema dia nanti adalah masih lagi dalam konsep, iaitu perbincangan yang lain-lain selain pada model yang pakcik sebutkan tadi lah. Polisi, best practice in term of pematuhan, kod, panduan, garis panduan, penanda aras, benchmarking. Benda tu nanti kita akan cover juga untuk beberapa artikel yang tu sebelum kita masukkan pada bab-bab lain. Antara bab yang paling besar dalam bab 2 adalah 2. Yang pertama, nama dia adalah kita buat literature review bagi menjawab setiap research patient. Contohnya kalau you ada 17 hipotesis, kita ada 17 artikel.
Kalau you tak pakai hypothesis, you ada 4 research question, kita boleh buat 4 paper berdasarkan research question. Dia baru ni saya jumpa lah, dia bincang, dia kata hypothesis dia banyak, ada 27. Saya kat dia tahniah. Kenapa tahniah? You boleh buat 27 paper, 1 hypothesis, 1 artikel. Okay, kita jumpa nanti. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat malam.